korang komen sebab boleh pula dia main mercun. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So hari ni aku nak cerita pasal pengalaman seram aku sendiri. Tapi yang dah hantar email tu, korang jangan risau. Next video, aku akan ceritakan kisah-kisah korang. Dan teruskan hantar kisah-kisah korang dekat email ni, okay? Sebab nanti saya akan buat satu video khas untuk korang. Tapi kali ni aku nak cerita pasal kisah aku pula. And lagi satu, kisah ni pengalaman aku sendiri. Tak ada paksaan untuk korang percaya ataupun tak. Dan aku tak ada niat pun nak menakut-nakutkan sesiapa. Just nak share dan harap kita semua ambil pengajaran lah daripada kisah ni. Okay? Okay, and thank you kepada korang yang dah subscribe channel ni. Dan kepada yang baru singgah, channel ni akan ceritakan kisah-kisah seram yang buat korang tak tidur malam. Okay? Dan kalau korang suka konten-konten yang macam ni, korang boleh tekan subscribe dekat bawah. Jangan lupa like dan komenkan. So, jom start dengan kita punya cerita. Okay, bagi aku pengalaman ni dia bukan sesuatu yang boleh dibanggakan lah. Sebab dia bukan yang menyeronokkan, tapi dia menyakitkan bagi aku. Okay, so kejadian ni berlaku dekat aku masa Disember 2018. Lebih kurang 2 tahun dekat JB. Okay, macam cerita yang sebelum ni aku kerja di Selangor kan. Lepas Selangor, aku pindah pergi Johor Bahru. So di Johor ni, aku tinggal, tempat pertama aku sewa bilik di sebuah banglo. Banglo tu dia ada banyak bilik. So kami menyewa di bilik tu lah. Tapi disebabkan susah mau buat macam mau masak kan, susah. Dorang tiada dapur. Dorang tak sediakan dapur. Lepas tu tak boleh cakap kuat. Sebab bilik sebelah-sebelah kalau kau bercerita apa memang dorang dengar. So macam kurang selesa lah. Lepas tu aku bagi tahu lah aku punya bos, kamu tahu ke ada mana-mana tempat boleh sewa sebab susah lah. Lagipun tempat tu agak jauh sikit lah kan daripada aku punya tempat kerja. So time tu lah aku baru tahu yang kami sebenarnya ada hostel. Dulu bos pun ada juga cakap pasal hostel, tapi kami tak fikir perlu lagi time tu. So bila sudah rasa macam tak selesa di bilik sewa tu, so kami decide mau pindah pergi hostel. Okay, kami pindah di hostel tu area JB juga. Kami pindah di hostel kami kondo tau. Kami pindah di kondo. Boleh sebut nama dia tak? Sebab kondo tu still ada lagi. Still ada lagi dekat JB. Tingkat 28 kalau aku tak silap masa tu kita orang punya hostel. Tapi yang kiranya kita orang punya paling atas lah. So nak dijadikan cerita, first kita orang pindah dekat aku dengan kawanku lah. Aku dengan kawanku, kami berdua pindah dekat, kami sampai situ. Aku macam pelik jugalah keadaannya. Macam aku fikirkan macam yang meriah-meriah kan, ramai orang kan. No, tempat tu sunyi sikit. Sunyi dengan hanya ada pengawal keselamatan satu orang di depan jaga pintu. So first kali yang aku pelik tentang kondo ni, dorang punya lift. Okay, macam aku bagi tahu kami tingkat paling atas kan. Tapi kalau kamu tengok dia punya lift situ tiada nombor 4. Macam 4 ke 14 ke 24 ke tiada. Dorang tukar pergi 3A, 4A, 3A, 13A, 24A, 23A, macam gitu dia tukar. Aku pun macam pelik. Sebab kalau di Sabah jarang mau jumpa orang percaya pasal nombor-nombor 4 ni lah setakat. Kalau disandarkan setakat tiada lah kan. Kita jumpa yang 4 tu tukar pergi 3. Tapi aku tak sangka di JB dorang boleh buat macam tu. So macam taklah creepy kan. Nombor siap pun. Sebab kepercayaan orang, kepercayaan yang bukan Islam adalah sesetengah. Kalau nombor 4 ni maksudnya bernasib malang. So sebab tu diorang tak pakai. Kami tinggal lah di situ. First tinggal, diorang tak kasih mati lampu kalau malam. Aku pun macam pelik kan, kita di rumah mesti kasih mati lampu malam kan. Macam
macam membazir pula. Tapi di sana aku kasih mati, dorang takut ya. Dorang cakap, kenapa kasih mati? Aku bilang, kenapa? Malam-malam tak kasih mati sebab di rumah tu kira macam kami kan kerja 10 jam 10 sampai jam 10 kerja. So macam tiada masa mau atur rumah tu. Dan dorang cakap tak pernah lagi ada orang sembahyang dalam rumah tu. So kami pun diam insya-Allah sebab dorang pun ada yang bukan Islam kan. So kami ikutkan insya-Allah, setiap malam kami tak kasih mati lampu. Tapi kami tinggal di kondo tu semuanya okey, baik, smooth. Sampailah aku terpaksa pindah pergi branch lain. Masa aku dibagi tahu yang aku dikasih pindah pergi branch lain, aku macam tak sedap hati ya. Tak tahu kenapa aku tak sedap hati, tapi just feeling tu datang tak sedap hati. Tapi pindah tu ndaklah maksudku aku tak mau ke apa, sebab di area JB juga, dah juga terlampau jauh. Time tu kami pindah pergi mall baru. Boleh sebut namanya tak? Kamu rasa okey ke kalau aku sebut namanya? Sebab aku takut pula ada pihak-pihak kan cakap benda ni menakutkan dorang pula kan. Tapi sekarang mall tu sudah tutup. Mall tu buka masa tahun 2018 bulan 10, aku ingat bulan 10. Tapi dia baru siap tutup tahun ni bulan 2. Dia baru siap tutup. Sebab dia tak bertahan lama. Kamu faham-faham lah ya kenapa dia tak bertahan lama. Sebab aku mau cerita pasal starting dari mall tu. Okay, aku bagi kamu highlight lah. Dalam mall tu memang cantik, serius cantik. Dia ada berapa tingkat, aku tak ingat lah berapa tingkat, 5 ke berapa. Tapi mall tu besar, besar gila. Dalamnya dia ada kartun theme park, ada sungai buatan, macam-macam lah bah. Dalam orang JB mesti tahu di mana ni kan, mesti kamu nak tahu. Okay, so starting situ kami pindah, first kami pindah mall tu dia tak banyak kedai yang buka. Baru LG, kawasan LG. Lepas beberapa hari baru tingkat 1, tingkat 2 baru buka. So kiranya masa kami buka kedai tu, mall tu separuh siap. Kalau kamu pergi bagian parking masih banyak habuk-habuk, masih lagi belum teratur, ada tingkat yang masih tutup. Dan kalau kau pergi tandas pun masih lagi cleaner, bersih-bersihkan semen tu macam belum siap sepenuhnya, tapi dorang sudah buka. Aku pun tak tahulah kenapa dorang mau buka, betul dari kesabaran mau buka. Okay, so time tu aku pindah, aku satu orang je lah kawanku di sini. So kami pindah, first kali tak banyak betul pengunjung lah, boleh-boleh lah, tak sedikit sunyi lah dekat situ. Tak macam mall kami yang lama. Okay, tapi aku sempat kerja di situ kalau aku tak silap sebulan 2 bulan ke. Lepas tu aku minta pindah balik dengan bosku, minta pindah balik pergi branch lama. Dan dia orang bagi sebab dia orang nampak aku macam tak betul sudah dalam kedai tu ya. Bukan tak betul macam apa, macam tak boleh aku fokus kalau aku di kedai tu. Macam yang suasana tu terlalu mengganggu. Sunyi betul, sunyi serius, sunyi betul, tiada orang datang. Okay, so kita direct kejadiannya. Masa tu aku ingat lagi tanggal 21 Disember, time tu malam. Actually sebenarnya sebelum kejadian ni ada satu hari tu yang aku bergaduh dengan aku punya kawan. So macam dia tak boleh fokus kerja lah. Macam emosimu terganggu, kau fikir itu ini. So macam aku stres betul time tu. Aku pergi tangga kecemasan. Time tu kalau di Johor jam 7 memang waktu maghrib. Time tu ngam-ngam pula jam 7 sampai jam 8 aku minta rehat sama bosku. Dia pun pelik tengok aku ya. Lepas tu dia bagi, insyaAllah dia nak banyak tanya. So dia tengok muka aku begitu serabut kan. Lepas tu dia bagi. Aku tak tahu mau pergi mana time tu sebab aku tak mau ada di kedai. Di kedai banyak orang pula tengok. Lepas tu aku pergilah cari tangga kecemasan. Tangga kecemasan dorang ni memang betul-betul jauh. Memang betul-betul dalam. Okay, satu ni dia tulis sini pintu keluar, masuk. Lepas tu nanti ada lagi satu pintu dia tulis pintu kecemasan, masuk. Lepas tu ada lagi satu pintu, masuk. Lepas tu di situ ada tangga. Tangga tu memanjang. Lepas tu di atas sekali ada pintu yang tiada pintu tutup. Memang pintu siap, tiada pintu tutupnya. Jadi kau boleh nampak lah di luar langit-langit kan. Tapi time tu aku datang tu maghrib jam 7. Aku duduk situ.
Kamu tahu kah, masih berhabuk, masih bersemen. Aku tak tahu lah kepala otakku yang tak betul saat itu. Aku duduk sendiri di situ. Sampailah habis waktu rehatku. Aku duduk sendiri di situ. Puncanya datang dari situ sebenarnya. So, okay, kita reverse balik. Tanggal 21 Disember tu, malam. Time tu, aku baru balik kerja. And aku terus mandi. Apa semua. Still, time tu pun aku still bergaduh dengan aku punya kawan. Ada masalah time tu. Adalah masalah yang tak boleh disebut-sebut. So, time tu macam aku down betul. Then, dekat rumah kami tu dia ada satu balkoni tak? Balkoni tu, kalau kau duduk di luar, kau boleh nampak pemandangan lah. Banyak pemandangan malam lah, tapi memang cantik lah. Sebab rumah tu kan tingkat atas, so boleh nampak pemandangan. Time tu, sebab aku down, aku duduk satu orang di balkoni tu. Sendiri-sendiri, aku tengah menangis. Tapi time tu aku pun ada kawan time tu. Aku ingat dia kawankan aku di ruang tamu tu sebab jam berapa ya time tu? 11.30. Memang malam betul sudah bah. Baru aku satu orang siap di luar. Aku ingat dia kawankan, rupanya ndak, dia tidur pula. Aku geram dia tidur. Lepas tu aku masuklah bilik. Aku ndak tahu kenapa aku geram. Aku rasa geram siap tengok dia tidur. So aku masuk dalam bilik. Tapi sebelum, kan aku bagi tahu tadi aku mandi. Masa aku mandi tu aku memang tengok muka aku macam, aku punya muka ni macam lain macam hitam. Aku nampak tapi macam entahlah, macam lain. Lepas tu aku fikir, aku bilang, oh mungkin efek aku menangis sebab tu muka aku lain. Jadi ndaklah aku ambil pot, betul, okey sudah. Lepas tu aku masuklah tidur. Time aku mau tidur tu, okey, bilik kami tidur 4 orang. Satu orang Chinese, 3 orang Melayu. Aku punya kawan, aku bagi dorang nama. Yang satu ni si Mel lah ya, satu ni si Mira. Bukan nama sebenar ya, nama fake. So si Mel time ni dia sudah tidur. Si Mira ni dia belum tidur lagi time tu sebab dia tengah video call dia punya kawan hari jadi. So dia video call lah. Time tu dalam jam 12 kah ya. Aku belum tidur. Lepas tu dia terlampau berketawa bah time tu. Si Mira terlampau berketawa. Lepas tu si Mel ni dia macam emosi lah kan, dengar aku diam-diam siap time tu. Lepas tu dia suruh lah si Mel ni tidur. By the way, dorang adik-beradik. Dia suruh lah tidur sambil dia pukul kan. Kau bayangkan tak? Kalian punya bilik tu, dia punya tingkap besar gila. Dari atas sampai bawah, semuanya tingkap. Okay? Tiada, bukannya tingkap yang kecil-kecil, memang besar. Tinggal kalau kau stres, boleh siap kau terjun pergi bawah. Sebab besar betul tingkap tu. So bayangkan malam-malam jam 12, dia tengah ketawa-ketawa sambil merenung langsir yang terbuka tu. Ndakkah seram? Jadi dia suruhlah si Mel ni tidur. Si Mel ni tak mau. Sampailah jam 1:30 kah kalau aku tak silap. Ya, 1:30. Time tu aku belum tidur. Tiba-tiba dia tutup telefonnya. Dia bye-bye lah dia punya kawan. Bye-bye. Lepas tu tiba-tiba dia keluar bilik. Aku tanya lah dia time tu, kau mau pergi mana? Lepas tu dia tak tengok ya muka aku time tu. Dia cap-cap mau pergi cuci muka. Dia pergi cuci muka malam-malam. Okay, sudah dia pergi cuci muka, okey lah dia masuk balik bilik. Dan dia duduk sambil dia begini. Dia pegang dadanya lah. Lepas aku cakap, Mira, kau okey kah Mira? Lepas tu dia bilangnya, okey. Dia bilang, jadi kenapa kau begitu? Dia bilangnya macam sesak nafas. Aku bilang, oh kau sesak nafas kah? Sekejap ya, aku ambilkan kau air. Lepas tu aku pergi dapur lah, aku ambilkan dia air. Lepas tu aku bagi dia minum air tu. Dan aku minum pula air tu. Dan aku bagi lagi dia minum. Tapi dia still tak okey lagi. Dia still pegang dadanya. Dia cakap sesak nafas. Lepas tu lama-lama dia macam tak bergerak kau tahu. Dia mengeras. Dia macam, aku pun macam terkejut lah. Aku bilang, kenapa dia ni? Tiba-tiba pula dia tunduk siap time tu. Dia tunduk siap begini. Sambil dia pegang kepalanya. Dia tunduk. Lepas tu aku pun cek lah nafasnya. Tiada nafasnya. Ya Allah, paling aku terkejut time tu. Aku cek kan. Lama aku segini. Tiada hembusan nafasnya. Aku pun tambah panik. Apalagi lah aku tolak-tolak dia. Bangun. Banyak lah aku jawab. Bangun. Sampailah si Mel tu dengan yang satu orang lagi kawanku tu terbangun. Dia bilangnya, kenapa? Aku bilang, enggak lah aku tahu. Aku bagi dia minum air. Lepas tu dia jadi begini. Badannya keras sumpah macam batu. Kau pukul macam mana keras gila. Lepas tu kami pun kasih bangun dia. Lepas tu lama-lama dia still tak mau bangun. Dan kami angkat dia. Kasih baring dia di atas katil tu. Kami kasih baring. Lepas tu
aku panik bah, sebab kalau dia ada nafas, mungkin aku still boleh accept biar dia sampai pagi, tapi masalahnya dia tidak nafas langsung. Lepas tu badannya keras, tu yang buat aku takut. Lepas tu si Mel cakap biar Syah, mungkin besok pagi dia okey, tapi aku nak boleh. Lepas tu kami pun kasih bangun. Ndak dia bangun. Dan tiba-tiba kami bergaduh bah time tu dengan si Mel. Si Mel kata biar Syah lah dia, suruh tidur. Lepas tu aku cakap, mana boleh suruh dia tidur, tengok dia ni ndak bernafas apa semua. Sekali time kami bercakap-cakap tu, tiba-tiba si Mira ni, dia buka matanya. Dia tengoknya kami dua sambil dia cakapnya, Kenapa? Dia tengok kami selang-seli. Kenapa? Time tu aku renung dia punya mata. Biji mata hitamnya besar daripada mata putihnya. Ya Allah, time tu aku betul-betul terkejut. Lepas tu aku tanya, kau okey kah? Lepas tu dia tutup mata balik. Lepas tu dia mengeras lagi balik macam biasa. Lepas tu aku betul-betul panik sudah time tu. Dan kami call dia punya bapak lah. Lepas tu bapaknya call apa-apa begini, cakap-cakap. Lepas tu bapaknya cakap, pergi ambil air, bapaknya bacakan doa. Dan bapaknya bacakan doa time tu. Kami sapu mukanya. Lepas tu kami kasih lap-lap matanya, mukanya semua tu. Kami fikir tambah okey lah, tapi dia still macam tu. Dan tiba-tiba, tapi yang time kami sudah siram air tu, dia ada nafas sudah. Dan tiba-tiba dia teriak, dia panggil si Mel ni kuat. Dia teriak kuat. Jadi kami pun time tu terkejut kan, terus pergi tahan tangannya. Aku di atas, kawanku 2 orang di tepi, aku di atas. So memang aku direct renung mukanya bah, macam aku yang pegang dia, aku yang on the spot tatap matanya macam gitu. Kau faham tak maksudku? Time tu, lepas tu dia jerit, dia cakap, Mel sakit, Mel sakit. Aku pun confused, dia ni kenapa sebenarnya? Lepas tu baru aku faham, dia sebenarnya ada benda yang masuk dalam dia. Lepas tu, lepas dia time dia berteriak tu, aku pun terikut teriak. Aku cakap, stop, jangan menangis. Aku pun tak tahu kenapa aku terikut. Lepas tu dia senyap sudah. Dia macam pandai bangun pengsan. Begitu saja gayanya. Tapi yang time dia sudah pengsan, aku terundur pergi belakang. Lepas tu aku renung lah dia. Lepas tu aku cakap, kenapa dia? Lepas tu 2 orang kawanku, si Mel dengan yang 1 orang ni, dia pun tengok aku. Dia tengok aku, dia bilangnya, kau kenapa? Dia bilangnya, entahlah, aku rasa sedih. Aku tiba-tiba cakap begitu. Aku rasa sedih. Lepas tu tiba-tiba aku menangis. Bayangkan kenapa aku tiba-tiba menangis time tu. Lepas tu Mel cakap, kenapa kau menangis? Dia bilangnya, besok okey je Bani Semira. Lepas tu aku cakap, tak tahu. Dia bilangnya, janganlah kau menangis. Macam dorang press aku lah. Dorang macam, kenapa kau menangis? Lepas tu aku cakap, masalahnya aku pun tak tahu kenapa aku menangis. Time tu aku menjerit sudah ya. Lepas tu dorang semua pergi pegang tanganku. Aku rasa rimas betul dorang pegang. Betul-betul aku rimas time dorang pegang tu. Aku cakap, jangan ganggu aku, jangan apa semua. Lepas tu sudah dorang begitu, tiba-tiba aku sedar tanganku bergerak tanpa aku kasih gerak. Macam, ya Allah, tak boleh cakap lah paniknya macam mana time tu. Bila aku nampak tanganku bergerak, tapi sebenarnya bukan aku yang kasih gerak. Macam kiranya macam aku cakap, yo, kenapa tanganku? Macam kira begitulah. Lepas tu aku bilang, kenapa tanganku bergerak? Aku bukan kasih gerak. So dorang pun 2 tengok aku pun tengok dorang. Macam aku 50-50 time tu. Aku pun tak tahulah apa yang jadi sama diriku time tu. So bila aku dapat tahu tanganku yang move sendiri tu, tiba-tiba si Mira ni, dia menjerit balik. Aku terus suruh, aku kan time tu tengah stres kenapa tanganku boleh bergerak apa semua. Tapi dia time dia menjerit tu, automatik aku terus pergi tahan lagi dia balik. Itulah aku cakap, aku macam 50-50 time tu. Macam antara sedar dengan tak sedar. Time dia menjerit tu, aku teriak lah. Aku cakap, kau diamlah. Tiba-tiba ya, macam dialog tu tiba-tiba keluar. Aku cakap, kau diamlah. Kalau kau tak diam, aku pun rasa sakit. Aku cakap begitu. Lepas tu, memang bising lah time tu, malam tu. Terus terbangun, satu rumah tu terbangun. Semua pergi bilik kami. Apa jadi? Terus aku macam, lepas dia pengsan balik, aku macam tak boleh handle sudah aku punya diri. Memang mulutku merapu sudah, macam-macam. So aku cakap, aku takut apa semua. Aku cari handphoneku, aku call abangku. Aku cakap, bang, tolong datang sekarang. Aku kena rasuk.
Kau faham gak perasaan? Kau yang kena rasuk tu, kau yang meng-call dorang. So abangku pun macam panik. Kenapa? Kejap lah aku datang. Sempat lagi aku send maps sama abangku sebab dia tak pernah datang ke hostel kami kan. Lepas tu sambung lagi aku merapu. Ya Allah, banyaklah aku merapu malam tu. Aku pun tak faham yang bukan-bukan aku cakap malam tu. Lepas tu sudah tu abangku datang. Dia bawa kawannya Ustaz. Dia datang selepas setengah jam kalau aku tak silap. Time setengah jam tu memang non-stop lah kami menjerit, senyap. Tapi masa menunggu abangku datang tu betul-betul aku rasa sakit yang teramat, sangat sakit, serius sakit. Aku tak tahu sakit apa tapi semua yang kau feel time tu memang sakit. Lepas tu kawanku si Mel ni, mungkin dia mau suruh aku tenang time tu. Dia ambil air yang bapaknya bacakan melalui handphone. Siap tu bapaknya bacakan melalui handphone. Dia pergi siram muka aku. Aku rasa tak bernafas. Ya Allah, betul-betul aku tak bernafas. Sesak nafasku. Lepas tu aku ingat lagi ya ayatku time tu. Aku ingat lagi. Aku cakap sama si Mel, siramlah, bukannya aku yang tak bernafas. Budak ni yang tak bernafas. Aku cakap sendiri begitu, ya Allah. Padahal aku ni jenis orang yang macam, kalau aku tengok orang dirasuk kan, aku macam, betul ke orang ni dirasuk? Macam main-main, macam apa semua. Macam yang aku jenis yang macam 50-50 lah. Tapi lepas aku sendiri yang rasa, oh my god, rupanya macam gini. Kau nak mau buat benda tu, kau nak mau cakap benda tu, tapi benda tu yang paksa kau cakap. Lepas tu abangku datang bawa ustaz satu orang. Lepas tu ustaz tu datang Syah, dia tengoknya kami. Dia suruhnya aku keluar. Lepas tu dia obat si Mel dululah. Si Mira dululah. Pas dia obat si Mira apa semua, dia kasih mandi si Mira. Mungkin si Mira ni dia bangun cak, dia terus kenapa apa jadi, dia terus tanya soalan macam tu. Kiranya dia dimasuk tu dia tak sedar apa-apa lah. Then aku punya turn pula. Tapi aku rasa video ni panjang sangat. Tak apa bahkan kalau aku share untuk 2 part. So sebab aku rasa panjang sangat, takut kamu boring. So video ni sampai sini je. Part 2 nanti aku akan upload lepas 2-3 hari. Sebab aku takut kamu boring dengar cerita ni. So jangan lupa komen dekat bawah dan subscribe, okay? Nantikan untuk part 2. Okay? Bye bye. Thank you.